Ya, setelah kita mendapat maklum balas daripada aduan daripada pihak-pihak tertentu daripada parti jawatankuasa daripada Setiausaha Agung, kita telah memulakan tugas untuk buat siasatan. Ada dua kes yang dihadapkan kepada kita. Yang pertama Yang Berhormat Saudara Khalid Samad, yang kedua Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali. Yang kes yang pertama, untuk kes Yang Berhormat Khalid Samad, kita telah pun mengikut prosedur penyiasatan dan jawatankuasa disiplin, kita telah pun mengantar segala pertuduhan kepada beliau untuk beliau jawab, dan beliau telah pun mengemukakan segala jawapan. Dan hasil daripada jawapan tersebut, kita dapati ada prima facie pada dua kes yang didakwa kepada beliau, dan kita pun panggil untuk dia beri keterangan. Dan hasil daripada siasatan penelitian semua maklumat-maklum yang kita terima, jawatankuasa disiplin mendapati Yang Berhormat Khalid Samad melakukan kesalahan di bawah fasa 75 Perlembagaan PAS, di mana jawatankuasa telah pun sebulat suara memutuskan bahawa beliau didapati bersalah, dan kita menjatuhkan hukuman untuk beliau digantung selama 6 bulan, digantung jawatan parti selama 6 bulan. Bukan gantung keahlian. Bukan gantung keahlian, digantung jawatan dalam parti selama 6 bulan. Dan selama tempoh tersebut beliau dilarang membuat sebarang kenyataan yang merugikan atau menjejaskan nama baik PAS dan Pakatan Rakyat. Dan jawatan yang dipegang oleh parti termasuklah jawatan Yang Ketua PAS Kawasan Shah Alam, dan juga ahli jawatankuasa Lojnah Politik PAS Pusat. Dan beliau diberi dalam perlembagaan parti, beliau boleh merayu kepada ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat menurut pindaan baru perlembagaan PAS dalam tempoh 30 hari kepada melalui Setiausaha Agung. Dan selain pada jawatankuasa PAS Pusat, beliau juga ada hak untuk merayu kepada Majlis Syura sekiranya beliau tidak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa kerja PAS Pusat. Untuk dalam kes Datuk Dr. Hassan Ali, jawatankuasa juga meneliti segala dokumen maklum balas yang telah diberi, penjelasan-penjelasan dan keterangan yang telah dibuat. Jawatankuasa juga mendapati bahawa beliau ada kesalahan dalam kedua-dua kes, dan kita melihat kepada kesemua kesalahan-kesalahan dibuat itu, jawatankuasa telah pun menjatuhkan hukuman bahawa beliau diberi amaran bertulis dan dilarang membuat sebarang kenyataan yang dianggap merugikan Pakatan Rakyat. Dan beliau juga mempunyai hak untuk membuat rayuan kepada jawatankuasa kerja PAS Pusat. Di atas Yang Berhormat Khalid, dua pertuduhan. Yang pertama sekalinya kerana mengeluarkan kenyataan terbuka mengkritik Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali semasa dan berkait dengan kenyataan dia ke atas Selket. Yang kedua, pasal kita rasanya bahawa ini adalah urusan parti yang mesti diselesaikan dalaman parti antara Khalid dengan Datuk Dr. Hassan sendiri, bukannya membuat kritikan mendesak dia letak jawatan sebagai exco dan sebagainya. Yang keduanya berkenaan dengan kerahsiaan parti itu ialah kerana dia mendedahkan dalam blognya sebahagian daripada kenyataan-kenyataan yang dibincang dalam mesyuarat Badan Perhubungan Negeri Selangor. Kerana pada pandangan kitanya, apa juga yang diputuskan, yang dibincangkan dalam mesyuarat Badan Perhubungan adalah hak Badan Perhubungan yang tak boleh didedahkan melainkan dengan keizinan Badan Perhubungan sendiri. Kemudian mengenai dengan Datuk Dr. Hassan ni, yang pertama sekali kita dapat penemuannya, walaupun dia bukan sebahagian daripada Selket, dan Selket itu adalah independent of Exco,
ya, bebas daripada exco, dan dia mempunyai budi bicara dan tata susila tersendiri, tetapi kita memutuskan bahawa Selcare ini adalah ditubuhkan oleh kerajaan negeri, yang mana exco adalah badan yang memutuskan penubuhannya sebelum ianya diluluskan oleh Dewan. Jadi apa juga urusan mengenai dengan Selcare, sebagai seorang exco mestilah diputuskan ataupun dibawa ke dalam mesyuarat exco, bukannya di luar daripada exco. Itu keputusan kita mengenai dengan perusahaan Selcare. Ini maknanya collective responsibility and secrecy of exco lah. Yang keduanya ialah berkait dengan pelantikan Medan Low Sio Moy, iaitulah apa nama ni, sebagai pemangku pengurus PKNS yang dibuat oleh Menteri Besar, Yang Amat Menteri Besar. Kita merasakan bahawa ini adalah prerogatif Menteri Besar untuk buat pelantikan, dan kalaulah sebagai exco ataupun sebagai sebahagian daripada kerajaan yang tidak bersetuju, mestilah selesaikan dengan YAB Menteri Besar sendiri, dan tidaknya kepada press ataupun kepada di luar daripada urusan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri. Jadi dua-dua ni kita rasakan tidak menggambarkan kesatuan fikiran di dalam pentadbiran kerajaan. Pasal 75 tu apa Datuk? Yang itu berkait dengan kesalahan dan hukuman di bawah kesalahan-kesalahan tata tertib yang diberi kepada Jawatankuasa Disiplin untuk menghukum orang yang didapati bersalah mengenai dengan disiplinary parti. Yang pertama, beri amaran, A. Yang B ni melucutkan mana-mana hak dalam parti. Yang ketiga, menggantung keahliannya. Yang keempat, pecat daripada ahli parti. Itu dia. Itu 75 A, B, C, D. Ada 4. Datuk, cuma saya nak tanya, kalau panjang tempoh pergantungan ni, macam YB kali, dia tak boleh keluarkan kenyataan yang merugikan PAS dan kata rakyat lah. Tapi dia walaupun dia tak digantung, mana-mana ahli PAS yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan itu boleh diambil disiplin. Tetapi sekarang ni dia ni, bagi katakan dalam konteksnya dia telah pun didapati bersalah. Jadi kalaulah dia buat juga, maknanya dia ulangi juga, maknanya Jawatankuasa Disiplin boleh panggil dia balik dan kita boleh hukum dia di bawah mana-mana hukuman yang ada pada kita. Yang lebih tinggi lah. Maknanya dia apa ni melanggar peraturan-peraturan hukuman. Tapi maksudnya dia boleh bagi kenyataan juga, tapi boleh. Bukannya yang merugikan lah. Maksudnya yang dianggap oleh parti ataupun mana-mana daripada parti ni yang buat aduan pada kita, si Khalid ni dia buat kenyataan begini. Contoh Lepas tu dia proses sama lah. Si usaha agung akan buat siasatan. Kalau dia parti betul, dia hantar kat kita, kerana kita panggil dia, yang tu kita hukum je dia. Tak bercara dah. Encik Ami terus hukum. Pasalnya dah kita dah bagi amaran dah kat dia. Tak bercara dah dia maknanya. So, sepanjang 6 bulan ni tak boleh pegang apa jawatan lah, sepanjang 6 bulan digantung. Dua jawatan yang ada sekarang dia digantung. Jawatan yang sedang dipegang Sebagai YDP Jadi Shah Alam dan juga sebagai apa nama ni, Jawatankuasa Jawatankuasa politik pusat. Itu berkuat kuasa bila? mulai hari Ini ini. hari ni sampai bulan 7 lah, bulan 6. Dan kita menganggap kes yang Mak Khalid Samad ni lebih serius lah. Lebih serius kerana dan daripada pengakuan dia sendiri pun, dan kita lihat bahawa in fact tu direct kepada parti, dan dia perkara tu perkara dimaklum lah oleh semua orang bahawa rahsia parti, rahsia mesyuarat adalah benda yang sulit dan tak perlu dibocor dedah kepada umum, dan sebagai yang dipertua dia ada saluran, dan bila dia tidak ikut saluran dia akan merosakkan imej parti dan dia mengaku lah masa dalam siasatan kita pun dia buat dia diakui. Dia mengaku. Diakui. Adakah dengan hukuman ini akan memberi disiplin kepada ahli-ahli PAS yang lain? Harapan jadi harapan kita. Harapan kita keputusan hari ini jadi satu panduan, satu iktibar bagi semua pendukung parti, dan kita juga bukan saja jaga dalam konteks kita tapi dalam konteks Pakatan Rakyat. Negeri-negeri yang kita menangi harus didukung oleh semua ahli-ahli parti, dan daripada semua parti-parti komponen. Cuma bidang kuasa kita ialah dalam kalangan ahli PAS lah. Dan kita harapkan insya-Allah pada ke depan ni kita lebih tumpu kepada gerak kerja tugas sebenar
membuat persiapan menghadapi pilihan raya dan sebagainya, itu sebenarnya lebih besar daripada kita duk timbul polemik dalaman yang merugikan.